Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mohon maaf kerana kamera Ustazah tak boleh nak on. Tak dapatlah nak lihat wajah secara live. Jadi walau macam mana pun kita akan teruskan dengan perkongsian pada hari ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini, Cikgu Farhana, yang Ustazah raikan anak-anak pelajar calon SPM yang menyertai seminar SPM online pada hari ini bagi slot pendidikan Islam. Jadi tahniah diucapkan juga kepada penganjur, Mahir Tutor, MMU dan rakan strategik Selcom atas penganjuran seminar yang hebat ini khusus untuk anak-anak SPM 2021. Mudah-mudahan ianya memberi impak yang baik untuk semua calon. Jadi untuk pengisian slot pendidikan Islam pada hari ini, Ustazah akan cuba memfokuskan kepada beberapa tips penting secara ringkas sahaja kerana memandangkan masa 1 jam ini tak sempatlah kalau Ustazah nak kupas secara mendalam. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberi inspirasi dan panduan kepada anak-anak untuk cemerlang dalam pendidikan Islam. Dan barangkali tips yang Ustazah kongsikan pada hari ini mungkin anda telah kerap anda ikuti melalui perkongsian sebelum ini. Jadi Ustazah kira pada hari ini sebagai ulang kaji untuk meningkatkan lagi kefahaman anda sebagai persediaan terakhir sebelum anda menduduki peperiksaan kertas pendidikan Islam pada bulan Mac nanti. Jadi kita teruskan kepada yang pertama, pengenalan lah. Kalau tak lengkap, kalau Ustazah tidak sebut tentang pengenalan. Pengenalan tentang sedikit latar belakang soalan, contoh agihan soalan untuk kertas 1. Jadi kita fokus kertas 1 lah kerana kertas 2 kita telah selesai baru-baru ni. Jadi untuk kertas 1, calon perlu skor ke 5 soalan yang mewakili 100 markah. 100 markah untuk kertas 1. Ni contoh agihan sebagaimana yang ada di dalam buku format lembaga peperiksaan. Jadi kebarangkalian soalan 1 dari bidang ayat kefahaman, tajwid, hadis. Soalan 2 akidah, soalan 3 fiqh, soalan 4 tamadun dan tokoh dan soalan 5 akhlak. Ini contoh sajalah agihannya yang setiap soalan mewakili 20 markah. Jadi maknanya tidak dapat tidak anak-anak pelajar perlu menguasai kesemua bidang untuk menguasai kertas pendidikan Islam. Seterusnya Ustazah cuba memberi mukadimah lah kepada tips pada hari ini. Ustazah ringkaskan kepada 4. Cuma ada beberapa tips nanti Ustazah akan kupas lebih lanjut. Tips yang pertama ialah pelajar perlu menguasai soalan-soalan KBAT dan juga KBKK. Di mana pada pengamatan Ustazah, soalan KBAT dan KBKK ini mewakili hampir 50% daripada soalan dengan agihan kalau KBKK kita lihat lebih kurang 30% dan KBAT sebanyak minimanya dijangka 20%. Jadi kalau pelajar calon boleh menguasai KBAT dan KBKK ini bermakna anda telah skor di dalam tangan sebanyak 50%. Dan yang kedua untuk skor pendidikan Islam, anda perlu banyakkan latih tubi soalan mengikut bidang kerana setiap bidang anda perlu skor 20 markah. Dan kalau nak mudah untuk tengok apa bentuk soalan, sebenarnya dah ada di dalam buku teks. Setiap tajuk dia ada soalan penilaian dan rujuklah itulah dia contoh-contoh soalan untuk yang boleh ditanya di dalam kertas SPM nanti, merangkumi semua soalan yang mengikut standard pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk skor peringkat Islam juga, selain daripada menguasai KBAT dan KBKK, calon juga perlu menguasai bidang-bidang yang mudah. Kalau kita lihat dalam pendidikan Islam ini ada
Ada 3 bidang lah yang mudah untuk calon kuasai, iaitu bidang Al-Quran, hadis dan akhlak. Jadi ketiga-tiga bidang ini mewakili lebih kurang 40 markah. Kalau calon boleh skor dengan baik bidang ini, insya-Allah bukan kata A minus, A plus pun boleh genggam, boleh anda genggam dengan baik. Kerana Quran dan hadis mungkin dia akan keluar dalam satu soalan sebanyak 20 markah dan untuk akhlak 20 markah. Dan yang keempat, kita lihat untuk KSSM ni terlalu banyak fakta yang calon perlu kuasai. Jadi dan fakta-fakta ini selalunya dia berada pada soalan aras rendah dengan wajaran dia, nisbah dia 5-3-2. 50% adalah soalan aras rendah. Jadi kat mana kita nak skor aras rendah adalah melalui fakta-fakta yang banyak terdapat dalam buku teks tersebut. Jadi anda perlu menguasai fakta-fakta ini. Sekurang-kurangnya 50%. So kalau kita lihat secara keseluruhan sangat mudah untuk menguasai subjek pendidikan Islam. Tinggal lagi anda perbanyakkan pembacaan dan menggunakan teknik yang betul. Jadi saya ringkaskanlah dalam bentuk carta seperti ini. Kalau kita lihat 50%-nya adalah soalan aras rendah, pengetahuan dan kefahaman. Kalau standard lah semua soalan wajaran dia 5-3-2, maksudnya 50% ini soalan mudah dan 50% lagi soalan sederhana dan tinggi. Jadi macam mana kita nak skor aras rendah tadi? Skor lah fakta-fakta yang terdiri daripada maksud, rukun, syarat, fakta-fakta dalam tajuk tokoh dan tamadun. Dan untuk 50% lagi terdiri daripada soalan kebat dan KBKK. Ustazah kira semua calon boleh skor untuk soalan KBKK ini kerana dia memerlukan pengetahuan sedia ada anda untuk menjawab soalan-soalan sebegini. Terdiri daripada soalan hikmah, akibat, punca, cara, faktor, iktibar, pengajaran. Kesemua soalan ini sebenarnya kalau anda tak baca buku pun, insya-Allah anda boleh kalau kata orang menggoreng lah jawapan menggunakan idea sendiri asalkan ia menepati kehendak soalan. Jadi itu gambaran yang Ustazah cuba memberi anda satu motivasi yang menunjukkan bahawa pendidikan Islam ini sangat mudah untuk anda kuasai. Seterusnya, Ustazah pergi kepada tips yang pertama. Tips yang pertama, kita pergi yang susah dulu, iaitu soalan kebat. Kena kuasai soalan kebat. Sebenarnya soalan kebat ni kalau calon cemerlang dia rasa ini adalah lubuk markah. Dan Ustazah kira kalau kita lihat wajaran markah dia, kalau 5 soalan yang keluar maksudnya kita ada 20% markah untuk soalan-soalan kebat. Dan walaupun namanya kebat tapi Ustazah rasa kalau anda tahu caranya sebenarnya dia sangat senang untuk anda skor soalan ini. Jadi contoh soalan kebat dalam pendidikan Islam dia akan beri dalam bentuk macam ni. Yang atas ni yang tulisan biru ni adalah stimulus. Kita namakan sebagai stimulus. Kemudian dalam soalan kita lihat dia tidak ada kuantiti jawapan. Kita nak kenal soalan kebat kan? Tidak ada kuantiti jawapan. Ini cara penyoalan dia, huraikan tindakan. Selalunya tak sebutlah huraikan 2 tindakan. Dia terus sebut tindakan. Tidak menyatakan berapa jawapan dia nak kerana soalan kebat. Sebenarnya dia nak satu isi sahaja. Dan untuk setakat ini soalan kebat 4 markah. Sebenarnya ada soalan kebat 6 markah, 8 markah. Tapi setakat ini harap-harapnya kita masih lagi yang keluarnya soalan kebat 4 markah. Okay, jadi ini cara untuk menjawab soalan kebat. Format dia dalam soalan kebat mesti ada yang pertama isi, yang kedua huraian, yang ketiga huraian lengkap dan yang keempat ialah kesimpulan. Jadi apa yang calon nak letakkan di dalam isi? Isi adalah
berkaitan dengan respon kepada soalan atau kita namakan kehendak soalan. Soalan nak apa? Itulah yang kita letakkan di dalam isi. Dan mesti menepati. Kalau soalan tanya bagaimana, maksudnya jawapan isinya ialah tentang cara. Kalau soalan tanya kenapa, maksudnya jawapan isi itu mesti kita terangkan tentang sebab ataupun faktor berlakunya sesuatu. Dan untuk seterusnya, untuk kebat, isi tadi perlu diberi huraian, perlu dihuraikan. Apa maksud huraian ini? Huraian ini adalah keterangan lanjut tentang isi tadi. Selalu kat sinilah calon keliru macam mana nak memberi huraian lanjut, keterangan lanjut. Maksudnya anda boleh memberi contoh kepada isi. Beri contoh. Dan sebaik-baiknya Ustazah selalu nasihatkan calon supaya apabila nak menghurai isi dalam jawapan kebat, boleh bina ayat yang baharu. Jadi nampak lebih kemas. Walaupun sebenarnya anda boleh buat isi dan huraian ini di dalam satu ayat, tetapi alangkah cantiknya kalau anda boleh gunakan ayat yang baharu, menampakkan lagi idea yang lebih mencapah. Seterusnya, ayat yang seterusnya adalah huraian lengkap. Dan apa yang dimaksudkan dengan huraian lengkap ini? Huraian lengkap ini adalah penegasan, penegasan kepada huraian tadi. Kalau anda berikan contoh dalam huraian lengkap, mungkin anda memberi sedikit penegasan. Sama ada anda masukkan dalil kalau anda ada idea atau peribahasa atau kata hikmah. Dan paling mudah kalau tak dapat nak cari idea ni, boleh juga masukkan, menyatakan kesan kepada huraian tadi untuk menjadikannya sebagai huraian lengkap. Dan tutuplah jawapan kebat dengan kesimpulan. Kesimpulan ni apa yang kita nak letak dekat kesimpulan, kita tulis tindakan yang sewajarnya dilakukan berkaitan dengan isu dalam soalan kebat. Dan paling cantik buat dalam bentuk ayat pengajaran. Itu paling mudah. Jadi pemeriksa dapat melihat, oh ni maknanya anda dah nak buat kesimpulan. Dan paling penting jangan mengulang isi semasa membuat kesimpulan. Jadi itu cara kita nak bina jawapan kebat. Dia ada 4 ni lah, isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Dan formula, macam mana kita nak bina, paling mudah lah. Sebenarnya soalan jawapan kebat ini tidak terhad kepada mana-mana susunan sebenarnya, kerana cara memeriksa untuk jawapan kebat adalah secara holistik. Walau macam mana pun, Ustazah kalau boleh nak calon apabila menjawab kebat, susunlah mengikut flow yang betul. Jadi flow yang betulnya paling simple, paling mudah. Kita mulakan dengan isi. Isi mestilah berkaitan dengan kehendak soalan. Kemudian diikuti dengan contoh kepada isi tadi. Dan ayat yang 3 anda boleh masukkan tentang kesan daripada contoh. Dan di akhirnya penutupnya kesimpulan ini anda boleh ceritakan apakah pengajaran daripada isu ataupun apakah tindakan anda terhadap isu. Itu cara yang paling simple untuk anda membina, merangka jawapan kebat. Atau formula dia I-CHO-KEB. Okey, saya kira anda kerap kali mendengar kaedah ini sebelum ni. Dan suka juga saya nak ulang kembali dalam kebat pendidikan Islam, sebenarnya ada 4 lah kehendak soalan yang paling popular. Yang pertama, mungkin dia tanya bagaimana perkara di atas, anda mengatasi perkara di atas. Maksudnya jawapan mestilah tentang cara. Kenapakah isu ini berlaku? Maksudnya jawapan perlu ditulis berkaitan punca, faktor, sebab. Beri hujah. Beri hujah maknanya jawapan nak bukti atau contoh. Kemungkinan berlaku. Maksudnya jawapan mesti berkaitan dengan kesan atau akibat. Ini adalah kehendak-kehendak bagi soalan kebat. Saya ringkaskan di bawah ni untuk mudah anda ingat. Kalau tanya bagaimana, maknanya jawapan tentang cara. Kalau kenapa, jawapan tentang sebab.
kemungkinan berlaku, jawapan mestilah dirujuk dalam isi itu adalah tentang kesan. Kalau dia nak beri hujah, maksudnya anda kena beri pendapat. Okey, itu tentang kehendak. Jadi saya tunjukkan juga contoh jawapan kebat, contoh ataupun soalan kebat yang mungkin boleh membantu anda dalam merangka jawapan. Okey, ini contoh yang pertama. Dalam soalan kebat yang pertama dibagi stimulus. Selalunya stimulus ini akan membantu calon atau untuk memahami soalan. Kalau stimulus yang baik, insya-Allah dia akan membantu calon untuk memahami kehendak soalan. Dia bagi dalam bentuk maksud ayat. Maksud ayat, siapakah yang lebih kuat persaksiannya. Poin dia tentang persaksian. Katakanlah Allah, dia menjadi saksi. Poin dia tentang penyaksian, Allah itu bersifat menyaksikan. Jadi kita lihat soalan. Apabila kita tengok soalan, step yang pertama selalu Ustazah nasihatkan calon, bila tengok soalan cari dulu manakah dia kehendak soalan. Kehendak soalan ini, kalau kita lihat, Ustazah dah boldkan kehendak soalan ni, ramalkan kemungkinan yang akan berlaku. Ini adalah kehendak soalan. Jadi kehendak inilah yang kita nak tulis dalam isi nanti. Ramalkan kemungkinan berlaku, maksudnya soalan nak kita ceritakan apakah kesan yang berlaku. Tapi baca lagi soalan terhadap kehidupan masyarakat. Yang ini maknanya soalan ini dia berfokus. Jawapan dia mesti memfokuskan kepada masyarakat. So, bila anda menjawab nanti, membina jawapan, pastikan jawapan anda itu merujuk kepada masyarakat. Sekiranya tiada kefahaman berkaitan Allah bersifat asyahid. Katakanlah calon tak faham apa maksud asyahid, terlupa maksud asyahid. So, anda boleh merujuk kepada stimulus yang diberi, pasti ada keterangan di situ. So kita tengok dalam stimulus tu ada persaksian, saksi. Maksudnya asyahid ni adalah sifat Allah Maha menyaksikan. So kita dapat fahamlah apa yang soalan nak. Okey, saya tunjukkan teruslah jawapan macam mana kita nak rangka, nak membina jawapan kebat. Jadi perkara yang pertama ialah kita mulakan dengan mukadimah yang betul. Untuk kebat, walaupun soalan pendidikan Islam, soalan yang lain kita tak perlu nak bina ayat yang lengkap. Permulaan mukadimah semasa nak menjawab. Tapi untuk soalan kebat, Ustazah nasihatkan, mulakan dengan mukadimah yang betul seperti ini. Tadi soalan tanya apakah kemungkinan yang berlaku. Jadi kita ulang sikit. Sekiranya tiada kefahaman tentang sifat Allah, asyahid, letak fokus soalan tadi kehidupan masyarakat. Apa berlaku kepada masyarakat? Kehidupan masyarakat, ini kesan dia. Ini adalah isi. Kehidupan masyarakat akan bergelumang dengan dosa dan maksiat. Okey, full stop. Buat satu ayat yang lengkap. Ini adalah isi. Jadi pemeriksa baca dia dah faham. Oh, maksudnya ini adalah kesan terhadap isu tadi. Kemudian mulakan ayat yang lain. Jadi kita respon kepada isi tadi. Hal ini demikian kerana kenapa manusia bergulumangan dosa dan maksiat? Kerana apa? Tapi boleh je kalau nak terus sambung kerana. Tapi sebab ayat tu terlalu panjang. Terlalu panjang. Hal ini demikian kerana mereka menganggap tiada siapa yang memerhati segala perbuatan mereka. Ini adalah huraian. Dan untuk paling mudah kita nak buat ayat ketiga. Akibatnya mereka mengundang kemurkaan dan bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah huraian lengkap dan kita tutup jawapan kebat kita dengan kesimpulan yang kita buat dalam bentuk pengajaran. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa yakin bahawa segala perbuatan kita sentiasa diawasi. Kaitkan kembali dalam kesimpulan ini dengan isu yang diberi di dalam soalan. Itu cara kita membina jawapan kebat. Mungkin anda boleh olah jawapan dengan lebih baik, terpulang, tetapi Ustazah nasihatkan susun jawapan mengikut flow yang betul.
Seterusnya, satu lagi saya tunjukkan untuk kebat ini, untuk contoh soalan kebat pecah amanah. Ini contoh diberi stimulus dalam bentuk petikan akhbar. Petikan berita di atas menggambarkan pelaksanaan tanggungjawab seorang pekerja yang menyalahi syariat. Ini huraian kepada stimulus di atas. Jadi apa kehendak soalan kat sini kita dah nampak lihat Ustazah dah merahkan ni. Mengapakah? Mengapakah? Maksudnya soalan nak jawapan mesti berkaitan dengan faktor ataupun sebab. Apakah sebab berlaku pecah amanah ini? Sedangkan semua orang dah tahu pecah amanah ini satu perkara yang melanggar undang-undang. Okey, kita tengok seterusnya jawapan kebat. Jawapan kebat. Mulakan dengan mukadimah yang baik. Mulakan dengan mukadimah yang baik. Situasi di atas berlaku disebabkan, maknanya ada sedikit mukadimah. Walaupun dia tak dapat markah, tetapi dia membantu anda menjawab dengan lebih terarah. Tidak terpesong daripada kehendak soalan. Okey. Jawapan dia lemahnya, kerana apa? Kerana lemahnya iman. Walaupun dah tahu rasuah ni, pecah amanah ni benda yang tidak baik, benda yang salah, tapi manusia tetap lakukan. Kenapa? Kerana lemahnya iman di dalam diri seseorang. Tu jawapan klise lah, tapi dia sangat boleh digunakan untuk kebanyakan soalan. Full stop. Okey. Ini adalah isi. Jadi kenapa lemah iman tadi? Apa lagi kita boleh hurai tentang lemahnya iman tadi? Daripada lemah iman, apa yang boleh menyebabkan seorang tu jadi apa? Hal ini menjadikan mereka mudah tergoda dengan tawaran kebendaan. Maksudnya orang menawarkan habuan wang di hadapan mata, pastinya orang yang lemah iman tadi akan mudah tergoda. Maknanya kita menghurai tentang lemah iman tadi. Tu huraian, dan paling mudah untuk kita buat huraian lengkap, kita letakkan kesan yang lebih jauh daripada tadi. Kesannya apa? Kesannya mereka sanggup melakukan apa saja asalkan memenuhi kehendak nafsu mereka. Tu huraian lengkap. Dan macam biasa kita tutuplah jawapan kebat kita dengan oleh itu kita hendaklah berusaha meningkatkan iman. Mari cadangan kita lah macam mana kita nak mengelakkan daripada isu tadi pecah amanah. Maka kita nak kena sentiasa jaga iman kita supaya tidak mudah goyah dan sebagainya. Itu kesimpulan. Mudah saja. Ustazah rasa dia soalan-soalan kebat untuk dekat Islam ni, dia pattern dia sama sahaja. Seandainya anda dah biasa buat latihan, insya-Allah 20% kebat. Kalau kata 20% paling kurang lah, insya-Allah itu dah dalam genggaman anda. Satu lagi kebat yang Ustazah nak calon berhati-hati, dia akan ada soalan kebat yang berbentuk hujah atau pendapat. Dan ingat untuk soalan hujah pendapat ni selalunya dia ada dua pattern. Pattern yang pertama, hujah berikan hujah anda bagi menyokong. Maknanya dia nak anda menyokong sesuatu penyataan. Dia beri penyataan, dia suruh anda sokong. Jadi bagi soalan yang memang daripada awal lagi soalan itu minta anda menyokong, maknanya anda hanya boleh menyokong sahaja. Jangan suka-suka nak tidak sokong. Bila kita jawab, kita sokong sahaja. Jadi cara anda menulis jawapan, saya menyokong penyataan di atas. Tapi tak dapat markah lah lagi sebab memang soalan tadi suruh sokong kan. Saya menyokong penyataan di atas. Kenapa? Berikan hujah. Dan pattern yang kedua untuk soalan pendapat ni, dia ada boleh pendapat, dia tak kata menyokong. Contoh dia, berikan pendapat anda. Maksudnya umum. Anda boleh menyokong dan boleh juga tidak menyokong dengan penyataan yang diberi. Tetapi anda nak sokong atau tidak menyokong, anda perlu melihat kepada kesesuaian. Mesti tidak bersalahan dengan syariat. Jangan pula menyokong perkara yang bersalahan. Kena berhati-hatilah. Jadi bolehlah anda mulakan jawapan dengan saya menyokong penyataan di atas, atau saya tidak menyokong penyataan di atas, atau nak mula jawapan dengan pada pendapat saya perkara di atas tidak wajar dan sebagainya. Itu dua pattern lah untuk anda
kenal pasti yang selalu ada di dalam soalan KBAT pendidikan Islam. Okey, Ustazah kira dah selesai dah. Tip yang pertama tentang 20% mungkin soalan yang akan keluar daripada soalan KBAT ya. Okey, tips yang kedua selain daripada menguasai betul-betul soalan KBAT kerana dia soalan yang common sense saja, sama juga dengan yang kedua ini menguasai soalan KBKK. Soalan KBKK kemahiran berfikir kreatif dan kritis. Yang kebarangkaliannya hampir 30% lah pada pengamatan Ustazah ada di dalam setiap set soalan selalunya. Dia akan ada soalan berbentuk seperti ini. Apakah bentuk soalan itu? Selalunya akan adalah soalan iktibar, hikmah. Kalau tak ada hikmah, dia akan ada kesan, akibat, implikasi, sebab larangan, cara, punca faktor. Soalan-soalan ini tidak perlu anda hafaz jawapan dia. Anda boleh bina sendiri jawapan menggunakan idea, pengetahuan sedia ada dan kemahiran. Kerana ini terdiri daripada respon terbuka yang boleh mengundang kepelbagaian jawapan daripada calon. Asalkan dia menepatilah kehendak soalan. Jadi sangat penting yang ini memang akan ada di dalam setiap set soalan peperiksaan. Cuma kalau dah soalan 1 dah ada hikmah, mungkin soalan 2 dia akan tanya kesan, soalan 3 mungkin dia akan ada keluar soalan cara dan sebagainya. Okey. Saya bagi yang format yang pertama soalan iktibar maknanya tips macam mana kita nak menjawab soalan iktibar yang akan sentiasa ada, especially kalau KSSM ini dia akan ada pada soalan tamadun ataupun tokoh. Ni soalan bonus sebenarnya, anda tak boleh salah. Sama ada dia keluar untuk 4 markah atau 2 markah. Setakat ini maksima dia 4 markah. Ataupun minima dia kalau dia nak 1 jawapan mungkin 2 markah. Tengoklah, bergantunglah kepada kata tugas soalan. Jadi calon apabila anda mendapat soalan, pastikan awak rujuk dulu yang pertama ialah kata tugas. Kalau soalan ni nak lihat huraikan. Huraikan maksudnya soalan memerlukan jawapan memerlukan isi dan huraian. Jangan lupa. Bila dapat soalan, tips yang pertama ialah sentiasa meneliti. Kata tugas, kemudian dia nak berapa jawapan? 2. Iktibar. Ingat, untuk iktibar sebenarnya anda boleh reka jawapan sendiri. Ini Ustazah kata lubuk markah anda. Tak boleh salah. Anda boleh jawab dengan baik. Pastikan skor soalan-soalan sebegini. Jadi untuk iktibar, dia ada format dia untuk jawab soalan iktibar. Semua ni berdasarkan pengalaman tahun-tahun lepas lah. Kerana tahun ni kita tak tahu skema macam mana kerana anda adalah batch yang pertama. Jadi untuk membina jawapan iktibar, gunakan frasa ni. Macam kita buat pengajaran ayat atau pengajaran hadis. Kita hendaklah apa? Rekalah apa yang kita nak boleh ambil iktibar daripada kerajaan Umayyah ke Abbasiyah, Osmaniyah. Keluarlah soalan apa-apa pun tentang iktibar, kita boleh gunakan jawapan yang sama. Contoh, boleh ambil dah ni jawapan ni. Kita hendaklah memartabatkan ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam urusan kepimpinan sebab dia melibatkan apa? Kerajaan kan? Kalau huraikan tadi, kita huraikan dengan cara seperti biasalah, kita huraikan dengan menggunakan kata hubung yang sesuai. Agar syariat Islam dapat ditegakkan. Kita hendaklah mencontohi. Ini satu lagi contoh jawapan supaya. Ustazah tak detailkan lah kerana masa begitu terhad untuk Ustazah share semua. Okey, seterusnya. Soalan hikmah. Soalan hikmah ni pun sama juga. Dia memerlukan common sense anda, memerlukan pengetahuan sedia ada anda. Sebab kadang-kadang soalan hikmah, jawapan untuk hikmah ni dia tidak ada. Dia tak ada dalam buku teks. Maknanya anda boleh bina jawapan sendiri. Jadi ini adalah salah satu pattern soalan KBKK. Contoh, jelaskan 2 hikmah memiliki sifat tawaduk dan istiqomah. Katakanlah 2 markah, maksudnya nak 2 jawapan, bermaksud 1 jawapan adalah 1 markah. Kalau jelaskan, anda tidak perlu memberi huraian, cukup sekadar isi sahaja. Tetapi jawapan mesti dalam bentuk
ayat. Ya. Contoh jawapan. Jadi soalan-soalan macam ni hikmah, kebaikan, tapi biasanya dia menggunakan hikmah lah. Jarang ada gunakan kebaikan. Kita boleh gunakan kata kunci jawapan yang biasa, iaitu hikmah dari sudut ilmu, hikmah dari sudut iman. Apa berlaku pada iman? Apa berlaku kepada amalan? Apa berlaku kepada akhlak seseorang jika memiliki sifat-sifat ini? Ini contohlah. Iman paling mudah. Iman seseorang akan terpelihara. Maksudnya kita jawab dalam ayat yang lengkap. Ataupun kita nak respon dari segi akhlak, menzahirkan individu yang berakhlak mulia. Dan yang kedua ni contoh untuk soalan yang ada huraian. Kalau ada huraian, tengok pula fokus soalan. Terangkan hikmah jika masyarakat. Maksudnya fokus adalah kepada masyarakat lah. Mempunyai kefahaman berkaitan dengan syahid. Jadi, bila soalan berkaitan dengan masyarakat, paling mudah ialah anda letak perkataan masyarakat kat depan. Kalau dia tanya individu, letak kat individu di hadapan jawapan. Lagi jelas, anda tidak akan melencong jawapan. Masyarakat akan hidup harmoni. Itu adalah isi. Oleh kerana soalan terangkan, kita kena tambahlah kata hubung. Kenapa? Kerana reka sendiri jawapan-jawapan kat belakang tu. Okey, itu format yang kedua. Yang ketiga, soalan kesan, implikasi. Soalan kesan dan implikasi. Juga soalan KBKK boleh sama juga kaedah dia, boleh gunakan kata kunci yang sama, especially untuk bidang akidah, akhlak, Quran dan hadis. Kebanyakannya sama sahaja. Contoh, saya ambil soalan bidang akidah ini. Jelaskan kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Jadi kita ambillah kunci yang sama. Bila kita buat benda yang membatalkan iman, apa berlaku pada amalan kita? Contoh kalau nak ambil kunci amal, rosak segala amalannya. Kalau nak ambil kunci ilmu, ilmu yang dipelajari tidak akan diberkati. Maksudnya tidak semestinya jawapan kita nak ambil daripada buku teks. Boleh bina jawapan sendiri. Inilah yang Ustazah kata lubuk markah untuk pendidikan Islam. Lubuk markah untuk pendidikan Islam. Kita tackle terlebih dahulu soalan-soalan sebegini. Okey, dan pastikan soalan dalam pendidikan Islam bila anda jawab dia, kalau soalan macam ni selain daripada kebat, anda kena jawab dalam bentuk point form. Jawapan pertama baris pertama, jawapan kedua baris kedua. Pastikan kedua-dua jawapan ini mempunyai kata kunci yang berbeza. Jangan ulang kata kunci yang sama. Okey, contoh yang bawah ni samalah ni untuk soalan terangkan yang memerlukan isi dan huraian. Macam tadilah. Dia nak apa? Kerana masyarakat buruk. Kenapa? Okey, seterusnya format yang keempat. Saya tunjukkan juga contoh dua perbezaan soalan ini yang mungkin kadang-kadang mengelirukan calon. Contoh hikmah larangan, hikmah dilarang, hikmah larangan atau sebab Islam melarang. Tapi soalan hikmah larangan ni jaranglah ada. Cuma Ustazah saja masukkan untuk anda membezakan dengan soalan yang ini. Ini berdasarkan soalan-soalan tahun lepas lah yang terkini, yang baru KSSM ni kita belum ada contoh. Tapi yang sebelum ini, kalau soalan sebab Islam melarang, dia berbeza dengan jawapan untuk hikmah dilarang. Okey, cuba lihat. Untuk hikmah, kita tengok hikmah, pastikan dalam kepala anda faham. Hikmah, jawapan mestilah positif. Jawapan yang positif. Kenapa? Apa hikmah dilarang rasuah? Untuk menjamin keadilan. Kan? Positif tak? Ataupun untuk memastikan memiliki harta dengan cara yang betul. Ini jawapan positif. Cuba kita lihat perbezaan untuk soalan sebab Islam melarang. Jawapan mesti negatif tu beza yang atas dan yang bawah tu. Jawapan negatifnya macam mana? Rasuah boleh menyebabkan ketidakadilan, tak ada kezaliman. Nampak tak? Benda yang negatif kita sebut dalam jawapan. Rasuah cara pemilikan harta yang salah. Tu beza dia, positif dan negatif. Jadi berhati-hatilah dengan soalan-soalan sebab Islam melarang. Jadi letak dalam kepala, ingat jawapan untuk sebab Islam melarang mestilah dalam bentuk negatif.
Dan satu lagi format untuk KBKK, punca, cara pun sama. Saya rasa tak perlu nak ulas panjang. Soalan sebegini anda juga boleh menggunakan kata kunci yang sama juga. Ya? Jelaskan dua punca berlakunya perbuatan membatalkan iman. Saya mesti lagi ambil soalan yang sama. Tetapi nak gambarkan kat sini bila punca jawapan tu mesti negatif punca. Sebab yang tak bagus. Kenapa berlakunya sesuatu benda itu? Jawapan yang paling mudah kunci iman, ilmu, amal. Dan samalah juga dengan soalan terangkan, mesti ada isi dan huraian. Jawapan yang sama cuma anda tambah kata hubung. Ustazah kira benda ni anda dah expert dah. Cuma hari ni sebagai ulang kaji dan untuk menampakkan kepada anda betapa pentingnya anda tackle soalan-soalan ini untuk skor di dalam pendidikan Islam. Dan cara, tadi dia punca benda yang negatif. Kalau cara selalunya jawapan mestilah positif. Cara kita nak jauhi, mestilah kita buat benda yang baik, benda yang bagus. Jadi jawapan dia mesti positif. Mendalami ilmu akidah. Mendalami ilmu. Itu kan untuk kunci ilmu lah. Kalau yang cara ni, kalau dalam bidang akidah, saya tengok semua tajuk bidang akidah buku teks telah disertakan dengan jawapan untuk soalan-soalan cara. So kalau anda nak guna kunci jawapan daripada buku teks pun boleh kerana dah ada. Tapi kalau nak bina jawapan sendiri pun boleh kerana dia boleh mengundang pelbagai jawapan. Okay, ini bersama Dan ingatlah, jadi untuk skor KBKK, anda kena faham teknik positif negatif. Apa maksud teknik positif negatif ini? Untuk dua soalan hikmah, kebaikan, dia adalah jawapan positif. Untuk soalan akibat, implikasi, kesan, dia adalah jawapan yang negatif. Dan kunci yang biasa kita boleh gunakan ialah iman, ilmu, amal, ganjaran dan balasan, pandangan masyarakat. Ini yang sentiasa kita boleh gunakan dalam kebanyakan soalan. Bukan saja soalan KBKK, malah kita juga boleh menggunakannya di dalam soalan KIBAT. Kalau saya buat dalam bentuk macam ni, kalau iman, positifnya apa? Bertambah, negatifnya berkurang. Jadi anda tengoklah, olahlah jawapan berdasarkan kunci yang betul. Ilmu diberkati, tidak diberkati, negatif. Amal diterima, ditolak. Ganjaran ni maksudnya kalau hikmah mesti ganjaran kan, mendapat ganjaran syurga atau mendapat ganjaran pahala. Balasan balasan mendapat balasan neraka. Ini untuk negatif, mendapat balasan dosa. Ataupun mungkin kita boleh respon dari segi pandangan masyarakat. Masyarakat akan memandang macam mana? Kalau buat benda yang bagus, masyarakat akan memandang mulia. Kalau buat benda yang tak baik, masyarakat memandang hina. Itu adalah cara paling mudah kita nak tackle soalan-soalan KBKK. Dan selain daripada tu, untuk kunci cara mengatasi, yang ini ada dalam buku teks, cara mengatasi yang memang dalam tajuk akidah, dia menggunakan kunci ini, kaji. Cara nak atasi sesuatu perkara, kena buat kajian, bertaubat, bersahabat dengan orang yang soleh, sentiasa berdoa. Ini kunci-kunci yang sangat mudah untuk anda gunakan. Dan punca sebab, ingat punca dan sebab dia adalah jawapan yang negatif. So, boleh gunakan yang sama juga. Kenapa sesuatu benda itu berlaku? Dia pokok pangkal dia, semua benda yang berlaku, maknanya dalam hidup kita ni, dia memang berasal daripada iman. Sebab iman lah, walaupun benda tu kita dah tahu. Ataupun kadang-kadang disebabkan oleh ilmu. Kurang, kita jahil, ingatkan dah betul tapi salah rupanya. Ataupun sebab dah tahu tetapi tidak mengamalkan. Ataupun kita buat amalan tu amalan yang salah. Maka berlakulah perkara yang tidak bagus dalam masyarakat. Jadi benda yang memang anda boleh fikir sendiri kan. Okey. Dan pengaruh ataupun pengaruh dah ada iman, dah ilmu dah ada, dah buat amalan tapi tiba-tiba tengok rakan buat benda yang tak bagus ataupun masyarakat adat resam masyarakat, kita terikat dengan adat resam dan sebagainya, peraturan nenek moyang, jadi terikut-ikut, maka berlakulah perkara-perkara yang tidak baik.
Okey, ini contohlah ya. Dan banyak lagi kata kunci yang lain yang anda boleh gunakan untuk formula untuk punca dan cara. Tapi kena ingat ada kunci yang sesuai untuk individu. Contohnya yang Ustazah bulatkan ini adalah kunci jawapan yang sesuai untuk soalan fokusnya individu. Dan ada kunci jawapan yang tak boleh guna untuk fokus masyarakat. Tapi anda kena guna yang ini. Contoh ada resam, ekonomi, undang-undang. Punca dia sebab apa? Puncanya sebab media massa atau berpunca daripada faktor politik. Jadi pastikan anda menggunakan jawapan menggunakan kata kunci yang betul untuk membina jawapan yang baik. Okey, Ustazah terpaksa lajulah kerana tadi pun kita dah sedikit delay. Dan ada lagi untuk soalan tindakan yang selalu ada, barangkali akan ada tindakan anda. Kalau soalan minta anda, apakah tindakan anda? Sentiasa menggunakan nasi lauk ayam ini. Nasi lauk ayam apa? Nasihat, lapor, ajak. Itu sangat mudah. Ingat 3 jawapan ni. InsyaAllah akan membantu anda membina jawapan yang baik. Kalau tindakan, katakanlah soalan minta tindakan pihak lain, maksudnya pihak kerajaan, pihak berwajib, barulah anda boleh menggunakan yang ini. Kempen pantau dakwah kepada. Kempen pantau dakwah. Kempen ni kalau nak dihuraikan lagi, apa bentuk kempen? Sebar risalah, beri penerangan, beri kesedaran. Pantau, memantau aktiviti dakwah. Dakwah contohnya mengadakan majlis ilmu, kelas agama, program pemulihan. Dan yang 3 lah ini, gukuhu ini, gubal, kuat kuasa, hukum. Yang ini pihak berwajib lah. Pihak berwajib, pastinya pihak berwajib menggubal undang-undang. Menguatkuasakan undang-undang. Atau menghukum orang yang melakukan kesalahan. Jadi ini adalah kunci-kunci jawapan yang sangat penting yang sentiasa anda kena pegang untuk skor. 30% daripada soalan KBKK tadi. Jadi 2 tips yang Ustazah bagi tadi sebenarnya telah merangkumi 50% untuk skor dengan baik. Tinggal lagi 50%. Okey, 50% lagi tip yang ketiga ni anda perlu menguasai soalan mengikut bidang. Kuasai betul-betul. Sebab ada bidang yang mudah, ada bidang yang susah. Bidang yang susah selalunya saya dapati calon-calon sukar nak hafaz fakta-fakta, especially dalam bidang tamadun. Kalau tilawah dan hadis, insya-Allah tak ada masalah. Akidah, akhlak, bidang yang mudah. Jadi Ustazah mulakan dengan bidang yang susah dulu. Jadi kuasai mengikut bidang. Yang pertama sekali kita tak nak ketinggalan dalam bidang tamadun ni kerana dia mewakili juga 20 markah. Kebarangkalian ni dia mewakili 20 markah. Dan ini adalah tajuk-tajuk daripada bidang tamadun. Kalau anda lihat, Ustazah dah kelompokkan dia kepada 3. Kelompok yang pertama ni di sebelah kiri sekali ni. Ustazah bulatkan. Sorry lah hari ni awak tak dapat nak melihat Ustazah bercakap. Cuma dapat melihat tulisan saja. Harap dapat anda dapat mengikutinya dengan baik. Jadi yang bulatan yang pertama ni ada 4 tajuk. Kita belajar untuk tamadun 4 tajuk Khulafa Ar-Rashidin, Kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. Keempat-empat tajuk ini yang merangkumi bidang tamadun yang kebarangkaliannya mewakili 10 markah. 10 markah sahaja kemungkinan lah. Tapi sangat banyak fakta yang awak perlu ingat. Jadi kalau anda lihat 3-nya daripada tingkatan 4 dan satu-satunya tajuk tamadun daripada tingkatan 5 adalah Kerajaan Uthmaniyah. Jadi Ustazah kira selalunya soalan exam ini dia akan merangkumi separuh tingkatan 4, separuh tingkatan 5 atau lebih banyak tingkatan 4 daripada tingkatan 5. Jadi mesti ada tingkatan 5 kan. So untuk bidang tamadun ni anda tak boleh tinggal study tajuk Kerajaan Uthmaniyah kerana dia satu-satunya tajuk dari tingkatan 5. Kalau yang tingkatan 4 ni kita tak tahulah nak masuk yang mana, sama ada Khulafa Rashidin ke, Umayyah atau Abbasiyah atau barangkali 2 daripada 3 kerajaan ini. Jadi yang paling yang pastinya Kerajaan Uthmaniyah ni
kena berjaga-jaga, jangan tinggalkan. Study betul-betul kebarangkaliannya dia akan ada. Okey, untuk tokoh ni kita ada 7 tokoh. Tingkatan 4 tokoh fiqh, tingkatan 5 anda belajar Salahuddin, Hassan dan jadi kuasai tajuk-tajuk ini. Jadi Ustazah ada beberapa tips lah untuk membantu anda yang selalunya menjadi kesukaran bagi calon kita untuk menguasai bidang tamadun ini. Jadi untuk Khulafa' Ar-Rasyidin ni tajuk pertama Ustazah rasa agak penting juga. Sebenarnya daripada tajuk Khulafa' Ar-Rasyidin ni ada 3 soalan saja yang boleh tanya daripada tajuk Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang pertama tajuk soalan ciri kepimpinan. Kepimpinan 4 orang khalifah. Soalan yang kedua dia mungkin boleh keluar, kalau keluar tajuk Khulafa' Ar-Rasyidin ialah apakah pencapaian khulafa'? Tapi yang paling susahnya kerana pencapaian itu diasingkan mengikut aspek. Dan yang tiga, yang ini soalan mudah yang wajib anda skor, iktibar pemerintahan. Anda tak perlu nak hafaz. Soalan ini boleh jawapannya boleh dibina menggunakan ayat sendiri sebab dia adalah jawapan terbuka. Boleh buat ayat pengajaran. Maksudnya anda dah jimat satu soalan untuk skor tajuk ini. So saya tunjukkan sikitlah cara kita nak kuasai sebab banyak sangat fakta yang nak kena ingat. Contoh soalan ini. Jelaskan 2 ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin. Ya, 2 ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin. Ciri kepimpinan ni sebab dia ada 4 khalifah. 4 khalifah yang setiap khalifah kalau buku teks dia ada 4 ciri kepimpinan. Dan setiap ciri kepimpinan itu ada huraian dia pula. Jadi untuk paling selamat sekali oleh kerana kita adalah soalan subjektif. Bila soalan subjektif, calon boleh pilih fakta mana yang anda nak ingat. Kalau soalan objektif payah sikit kerana kita perlu mengingati semua sebab kita tak tahu nak keluar yang mana. Tetapi kalau subjektif, fakta yang banyak kita boleh ringkaskan. So nasihat Ustazah untuk ciri kepimpinan Khulafa' Ar-Rasyidin ini, paling mudah anda carilah sifat sepunya. Sebab khalifah ciri-ciri kepimpinan ada yang sama. Contoh, kalau lihat yang Ustazah merahkan ini, Abu Bakar, Umar dan Ali memiliki ciri kepimpinan yang sama, iaitu tegas. Ketiga-tiga khalifah ini mempunyai sifat yang tegas. Dan satu lagi ciri yang anda tak patut lupa ialah berpandangan jauh kerana ada 3 juga khalifah yang mempunyai ciri kepimpinan ini. So anda dah jimat dah. Anda ingat 2 ciri kepimpinan iaitu tegas dan berpandangan jauh. Kalau ditanyalah mana-mana khalifah sama ada Abu Bakar, Umar dan Ali, anda dah dapat ingat. Tinggal lagi anda kena ingatlah apa contoh ketegasan Abu Bakar tu dia berbeza. Umar tegas macam mana, Ali tegas macam mana. Tapi yang penting shortcut dia 2 ciri kepimpinan ini dan tambahlah satu lagi untuk Uthman dan Umar ni dia ada 2 Umar Yuyu Yuyu ni dia ada bertukar sedikit ciri dia. Yang satu tu tegas berfikiran terbuka. Satu lagi berfikiran terbuka, berpandangan jauh. Jadi anda dah jimat kat sini, dah ingat 3 ciri kepimpinan. Tegas, pandangan jauh dan juga berfikiran terbuka. Itu cara kita nak ingatlah ciri kepimpinan. Kemudian untuk pencapaian tadi saya rasa ini soalan penting daripada topik Khulafa' Ar-Rasyidin. Yang ini anda perlu ikut kat tepi ni Ustazah ada letak dia aspek dia. Apa pencapaian aspek agama, politik, ekonomi, sosial, ketenteraan, pendidikan. Jadi paling mudah sekurang-kurangnya anda ingatlah satu daripada setiap fakta tersebut. Kalau ditanya secara umum, insya-Allah anda selamatlah. Sebab biasanya kalau dia minta 2 jawapan, kalau soalan terangkan paling maksima pun 4 markah. Cuma saya tunjukkan kalau tamadun ni, kalau soalan terangkan maksudnya dia nak isi dan
huraian. Jadi cara kita nak menghurai bagi tajuk tamadun ni dia berbeza dengan cara kita menghurai dalam bidang akhlak. Sebab kalau bidang akhlak kita boleh buat kerana supaya diberkati Allah, kerana lemahnya iman macam tu. Tetapi untuk tamadun dia tidak sesuai kita nak menghurai sebegitu. So Ustazah nasihatkan bila nak menghurai untuk tajuk tamadun ni anda masukkan contoh seperti macam ni. Contoh pencapaian pemerintahan Khulafa' Rashidin. Contohnya pembukaan wilayah baharu. Ini adalah isi wilayah baru. Jadi ingat satu contoh. Wilayah baru tu apa contoh? Bagi satu pun sudah memadai sebenarnya. Sebab tamadun ni dia sangat strict dengan fakta yang betul. Silap fakta maka tak dapat markah. Memperkenalkan cukai, pelbagai cukai baharu. Cukai, itu isi. Bagi contoh, cukai apa? Satu cukai pun tak apa, jizyah dan kharaj. Maknanya anda perlu ingat kalau contoh yang banyak tu, at least kalau susah nak ingat semua contoh, ambil satu contoh sudah memadai. Sebab sekarang ni kita sangat banyak fakta. Cuba kita ringkaskan. Fakta mana yang kita nak ingat? Fakta mana yang kita rasa boleh abaikan? Okey, pergi kepada bidang soalan popular untuk zaman Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Sebenarnya pada pengamatan Ustazah, sebenarnya daripada tamadun kerajaan yang 3 dan 4 ni, dia boleh tanya 4 soalan saja. Satu, dia boleh tanya tentang sejarah. Sejarah sama ada sejarah Umayyah ke Abbasiyah atau Uthmaniyah. Dan satu lagi dia boleh tanya tentang sumbangan. Tapi sumbangan ni banyaklah sebab setiap zaman kita belajar 4 khalifah. Dan mungkin soalan yang mungkin dia boleh tanya ada faktor kegemilangan atau faktor kejatuhan. Dan soalan yang membantu anda adalah iktibar. Iktibar macam tadilah Ustazah kata dia terdiri daripada soalan KBKK yang anda boleh bina jawapan sendiri. Okey, contoh jelaskan sejarah kerajaan Uthmaniyah. Macam mana kita nak tackle dengan soalan macam ni, sejarah kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Selalunya secara ringkas. Markah dia maksimal sama ada 2 markah atau 4 markah. Jadi anda bersedialah kalau 2 markah selalunya 2 jawapan telah memadai. 2 fakta telah memadai. Kalau dia 4 markah maksudnya anda perlu menyediakan 4 fakta. Jadi untuk sejarah kerajaan, Ustazah nasihatkan anda ingat sekurang-kurangnya 4 fakta dari setiap zaman tu, dari setiap tamadun, sama ada Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Dan kat tepi ni kalau anda lihat saya terletaklah fakta asal penubuhan, pengasas, tempoh, keluasan. Bilang ni ada fakta-fakta yang berkait dengan sejarah. Tapi tidak semestinya anda nak ingat sampai 7. Jadi cuba fokuskan supaya anda tidak terlepas peluang. Kalaulah keluar soalan sejarah kerajaan, at least anda ingat fakta penting. Buat macam ni, Umayyah ambil 4 fakta. Pengasas siapa, tempoh bila, bilangan khalifah dan pusat pemerintahan. Ambil fakta penting ini. At least ini boleh membantu anda menjawab soalan sejarah penubuhan kerajaan. Letak dalam kepala mesti ada at least 4 fakta penting untuk diingat. Okey, seterusnya saya kira masih ada masa lagi untuk slot pendidikan Islam ni sebab tadi kita dah terlewat sikit tadi. Okey, seterusnya sumbangan. Satu lagi soalan tamadun ini tentang sumbangan sumbangan khalifah. Sumbangan khalifah kalau kita lihat anda belajar 4 zaman jadi pilihlah fakta yang unik bagi setiap khalifah. Setiap zaman ada 4 khalifah dan memanglah setiap khalifah dia ada 2-3 sumbangan. So macam mana nak bantu anda supaya tidak terkeliru, terlalu banyak nak ingat. Jadi Ustazah nasihatkan setiap khalifah awak ambil 2 sumbangan. 2 sumbangan sekurang-kurangnya lah. Tapi kalau anda mampu nak ingat semua, lagi bagus. Itu yang terbaik. Tapi kalau untuk at least lah supaya tak hilang markah, tak ingat, dapat nak ingat semua tak ingat langsung. So at least ambillah 2 sumbangan bagi setiap khalifah. Kita ada 16 khalifah atau 4 orang sultan termasuk 4 sultan itu yang kita belajar
Darab dengan 2 sumbangan maksudnya anda perlu letak dalam kepala 32 fakta untuk menjawab, untuk ready bagi soalan sumbangan yang mungkin ada di dalam tajuk tamadun. Okey? Jadi cara dia macam inilah, ni contoh saya bagi sedikit. Kalau zaman Umayyah, Tuan Umayyah ni 4 orang khalifah, memanglah banyak sumbangan dia. Sumbangan ada yang 4-5 sumbangan. So awak pilih setiap khalifah itu awak pilih 2 sumbangan yang awak rasa sangat mudah untuk ingat. Contoh Muawiyah. Khalifah Muawiyah. Apa sumbang daripada 4 ni awak nak ingat yang mana? Ambil 2 sahaja yang penting, yang rasa senang nak ingat. Contoh awak ambil Damsyik sebagai pusat pemerintahan. Ataupun wujudkan pos berkuda. Samalah dengan khalifah-khalifah yang lain. Cuba cari 2 sumbangan bagi setiap khalifah. Jadi Ustazah tak nak detailkan lah pada hari ini. Ini sekadar sedikit tips untuk kita mudah nak ingat tamadun. Dan satu lagi soalan yang popular untuk tamadun ini adalah faktor kegemilangan dan faktor kemerosotan. Yang ini tidak dapat tidak. Calon perlu menguasai dengan baik kerana jawapan dia ada fokus pula. Agama, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, ketenteraan mengikut aspek. So anda untuk selamatlah ingatlah setiap satu daripada setiap aspek. Kalau soalan tidak meminta aspek, anda dah selamat. Tapi kalau dia minta aspek agama, maksudnya anda perlu ada sedikitlah fakta tambahan. Dan iktibar, sebagaimana saya dah sebut di awal tadi, soalan yang sangat mudah untuk anda kuasai. Apa iktibar, kalau dia keluar mana-mana kerajaan, sama ada Khulafah Rashidin ke, Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, anda boleh gunakan jawapan yang sama. Cuma ingat format untuk jawab soalan iktibar adalah menggunakan ayat pengajaran. Dan kalau diminta huraikan, pastikan anda menggunakan kata hubung yang sesuai. Yang ini saya tak ulang lah. Seterusnya, untuk tokoh, sama juga tadi tokoh antara bidang yang saya lihat pelajar sukar nak skor. Tapi percayalah bahawasanya soalan tokoh ni tak banyak pun soalan yang dia boleh tanya. Satu, dia boleh tanya tentang riwayat hidup. Yang kedua, boleh ditanya tentang sumbangan-sumbangan tokoh. Dan yang tiga, apakah iktibar daripada tokoh. Sebenarnya 3 soalan saja. Dan dalam riwayat hidup ni dia ada fakta-fakta lain. Kalau soalan berasingan mungkin dia tanya apakah nama penuh. Tapi kalau anda ingat fakta untuk riwayat hidup, sebenarnya anda dah jimat beberapa soalan anda boleh gunakan fakta tersebut. Okay, ini contoh untuk soalan latar belakang. Paling kurang markah untuk soalan latar belakang ni 2 markah. Paling banyak 4 markah. Paling banyak 4 markah. Jadi bila paling banyak 4 markah, maksudnya sekurang-kurangnya anda perlu hafaz 4 fakta bagi setiap tokoh. Kita ada 7 tokoh, darablah dengan 4 fakta untuk skor soalan yang barangkali dia akan tanya tentang riwayat hidup. Jadi apa dalam riwayat hidup ni, apa fakta yang kita boleh letak? Yang pertama mungkin nama penuh, tarikh lahir, meninggal dunia, gelaran dan jawatan. Jadi bila nak jawab boleh buat dalam bentuk point form seperti ini. Dan untuk khalifah tokoh-tokoh ni, dia ada tahun hijrah dan Masihi. Jadi saya sarankan tak perlulah nak ingat kedua-dua tahun. Memadai mengambil salah satu. Kata tarikh lahir nak ingat tarikh hijrah. Sudah memadai. Sebab nanti kalau ingat banyak sangat angka akan keliru. Sama juga dengan ni Hasan Al-Banna. Tarikh lahir dia sebenarnya panjang lagi, tapi awak boleh ringkaskan. Dan untuk nama penuh memadai anda mengambil nama tokoh dan nama ayahnya. Kalau tak mampu nak ingat nama yang panjang-panjang, maksudnya kalau nama dan bin sudah betul, insya-Allah anda dah dapat dah markah tersebut. Tu untuk inilah nama penuh latar belakang. Kecuali dia nak kalau rasa tak mampu nak ingat semua, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dah cukup. Okey. Itu tentang riwayat hidup. Seterusnya sifat peribadi. Ini pun soalan yang selalu ada, yang mungkin akan ada bila
Masuk saja soalan tentang tokoh. Jadi apa yang kita nak letak dekat sifat peribadi, setiap tokoh tu dia ada sifat-sifat tertentu, keistimewaan masing-masing. Jadi anda boleh, ni contoh kalau Imam Malik mencintai Rasulullah, menghormati dan mencintai ilmu. Kalau Hasan Al-Banna memuliakan orang warak, gigih. Maknanya sifat-sifat yang positif. Sifat yang positif. Tapi Ustazah tunjukkan shortcut dia. Kalau kita nak ingat ketinggian akhlak atau sifat peribadi, sebenarnya ada shortcut dia lah. Khusus untuk keempat-empat tokoh ini, tokoh empat mazhab ini sebenarnya dia ada memiliki sifat yang sama. Cuba anda perhatikan pada paparan itu, Ustazah dah merah-merahkan. Kalau tengok Imam Abu Hanifah, dia ada tentang memuliakan ilmu. Dia kuat beribadah. Okey. Imam Malik pun sama, dia mencintai Rasulullah, mencintai ilmu. Imam Syafi'i dia sanggup bermusafir jauh kerana mencintai ilmu dan dia warak dan kuat beribadah. Imam Ahmad sentiasa tuntut ilmu dan dia kuat beribadah. Kalau anda lihat yang Ustazah bulat-bulatkan itu, anda dah dapat baca apakah sifat sepunya yang dimiliki oleh kebanyakan tokoh. Ustazah tanda kat atas ni, anda jangan lupa dua peribadi yang boleh menyelamatkan anda. Kalau anda lupa ciri-ciri itu, sifat peribadi tokoh-tokoh, anda boleh gunakan dua ini. Yang pertama, mencintai ilmu, sebab kebanyakan tokoh mencintai ilmu, dan yang kedua, kuat beribadah. Okey, itu tips yang mungkin Ustazah boleh kongsikan. Sebab hari ni Ustazah tak boleh nak detail. Sebenarnya ada pendetailan dia lah. Kalau siapa yang pernah mengikuti bengkel Ustazah, hari ni Ustazah sebut ringkas saja. Seterusnya tentang sumbangan. Sumbangan tokoh. Sumbangan tokoh. Jadi calon boleh ambil selalunya katakanlah 2 markah, maksudnya anda hanya perlu beri 2 fakta. Paling maksima 4 markah, maksudnya 4 fakta. Jadi paling selamat 4 fakta lah anda perlu ingat. Tapi ada formulanya untuk anda selamat, untuk menyelamatkan anda menjawab soalan sumbangan bagi 4 tokoh mazhab ini. Kalau anda lihat, Ustazah ada ringkaskan kat sini untuk tokoh mazhab, sumbangan bagi tokoh mazhab. Anda boleh menyatakan yang pertama karya, yang kedua negara di mana mazhab itu tersebar dan nama murid. Tapi tak semua pelajar susah nak ingat nama murid kan. Jadi sebenarnya ada ringkasan dia untuk mengingat sumbangan tokoh 4 mazhab. Ustazah nasihatkan 2 perkara, 2 isi penting atau 2 fakta ini jangan tinggal semasa anda menghafaz. Yang pertama, setiap tokoh mesti hafaz karya dia. Mesti hafaz karya. At least 1 karya. Tapi nak selamat kena 2 karya lah. Sebab kadang-kadang dia keluar soalan berasingan. Nyatakan karya Imam Abu Hanifah. So anda kena nyatakan 2 karya tersebut. Tapi nak selamat, pastikan setiap tokoh anda ingat karya masing-masing. Contoh Imam Abu Hanifah, faraid. Dan pastinya yang ini menyelamatkan anda, fakta ini pengasas mazhab Hanafi. Ingat karya 1, dia adalah pengasas. Karya Imam Malik, M for Muwatta, pengasas mazhab Maliki. Kemudian Imam Syafi'i, karya dia Ar-Risalah, pengasas mazhab Syafi'i. Dan Imam Ahmad, karya dia Al-Musnad, pengasas mazhab Hanbali. Jadi at least kalau anda tak dapat nak ingat fakta lain, anda dah ada fakta penyelamat ini untuk menjawab soalan sumbangan bagi tokoh 4 mazhab. Begitulah seterusnya untuk tokoh yang 3 lagi tu, anda boleh bina jadual macam ini supaya anda dapat jawab dengan baik soalan tokoh. Okey, dan last sekali untuk bidang tokoh dan tamadun ini adalah soalan iktibar. Soalan iktibar yang mana Ustazah dah sebut sebelum ini, awak boleh gunakan jawapan yang sama untuk semua tokoh. Pastinya saya yakin dia akan ada salah satu soalan berbentuk KBKK sebegini dalam tokoh ataupun tamadun. Jadi ini adalah soalan yang wajib anda skor
kerana dia adalah jawapan yang sama untuk semua soalan, ya. Boleh gunakan jawapan ini. Kita hendaklah, ni skema umum kita panggil tak? Kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu agar kita hendaklah bersifat cekal supaya kita gunakan jawapan yang sama. Apa-apa tokoh sekalipun, kalau dia minta iktibar, kita boleh gunakan kedua-dua jawapan ini. So awak tak boleh tinggal, awak tak boleh biarkan kosong. Pastikan anda skor 4 markah untuk soalan sebegini. Okey, selesai bidang. Yang lain-lain ni adalah bidang yang mudah. Jadi Ustazah nak tanya moderator, masih ada masa lagi ke Puan Moderator? Cikgu Farhana? Okey. Alright. Okey, terima kasih Ustazah Alani di atas perkongsian yang sangat bermanfaat tadi. Jadi cikgu harap semua pelajar dapat menggunakannya sebaik mungkin. Okey. Jadi Ustazah Alani ada apa-apa kata-kata terakhir atau pesanan kepada pelajar tak? Okey, Ustazah, sebenarnya banyak lagi perkongsian yang Ustazah nak sampaikan, tapi memandangkan masa tidak mencemburui kita. Jadi Ustazah rasa sehingga tajuk tamadun tadi itu adalah part yang paling sukar, yang anda nak kuasai. So gunakanlah tips yang Ustazah bagi tadi untuk memudahkan anda menguasai hampir, kalau anda dapat kuasai yang tadi, kira dah sampai 80% anda dah menguasai kertas satu. Jadi lain-lain bidang yang tak sempat Ustazah nak share pada hari ini, contohnya bidang Quran, fiqh, hadis, akidah dan sebagainya, adalah bidang yang mudah yang anda boleh study, dan cara nak jawab dia pun sama tadi, sebab dia ada soalan KBKK, dia ada soalan fakta. Jadi rasanya itu sajalah perkongsian Ustazah pada hari ini. Kalau ada soalan, rasanya mungkin masa tak mengizinkan. Jadi Ustazah akhiri dah. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu kelemahan daripada Ustazah sendiri. Mohon maaf atas kekhilafan. Mudah-mudahan semua calon dapat manfaat pada hari ini dengan perkongsian pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustazah Alani, kerana meluangkan masa bersama kita pada hari ini. So banyak sekali tips yang Ustazah Alani kongsikan tadi. Semoga ia memberi manfaat kepada adik-adik untuk mengikuti untuk menduduki peperiksaan nantilah. Okey. So sekian dulu daripada saya. Kita akan berehat sebentar selama 15 minit sebelum kita mengikuti pembentangan untuk subjek seterusnya, iaitu subjek fizik. Okey, so itu saja untuk hari ini. Bye semua. Assalamualaikum. Stay tune, okey?